share notes yang ada ni. Yang kelas yang satu lagi. Okey. Saya share dulu yang ni. Sekejap. Okey. Sekejap. Okey. Jadi kita kena ingat kalau dalam ni tak boleh kena buat yang baru. Sekejap. Okey. Jadi satu perkara yang awak perlu ingat dan awak perlu faham adalah bagi Kano Maps, apa yang menjadikan Kano Maps ini unik adalah bagi setiap sel yang ada, ianya mestilah dibezakan oleh satu variables. Maknanya kalau kita lihat, kita akan lihat apa dia. Perbezaannya adalah kalau contoh warna kuning ni adalah merujuk pada variables yang sama, warna merah tu adalah merujuk kepada variables yang berbeza. Okey, sama juga bermakna dia merujuk kepada kotak-kotak. Perbezaan satu variables tu adalah melibatkan kotak-kotak yang bersebelahan. Hari tu faham tak apa yang saya dah bincangkan sebelum ni? Faham, sir. Okey. Jadi contoh macam saya tunjuk kat sini yang merah-merah ni maknanya perbezaan tu adalah merujuk kepada sel yang bersebelahan. Maksudnya kalau sekarang ni, kalau contoh yang merah ni, okey, awak boleh tengok A bar, B bar, C bar ni adalah A bar, B bar, C bar. Bermakna yang apa dia? Yang sama adalah A bar, B bar. Yang berbeza adalah C bar dan C. Betul tak? Jadi itu yang dimaksudkan perbezaan berdasarkan satu pemboleh ubah. The difference based on a single variables. Boleh faham? Jadi yang merah ni dalam arti kata lain, dia adalah valid untuk apa dia? Bukan sekadar bersebelahan sahaja, untuk yang di bawah dengan atas, bawah dengan atas, bawah dengan atas, bawah dengan atas, bawah dengan atas. Jadi faham perbezaan antara maksudnya apa dia? Kotak bersebelahan ni maksudnya kotak ni disusun sedemikian untuk menghasilkan apa dia? Untuk menghasilkan satu variables, maksudnya satu variables yang berbeza. Tak kisahlah sama ada A bar, B bar atau C bar. Boleh faham? Faham tak? Boleh, sir. Boleh ya. Okey. Jadi bila kita dah belajar dah semua dah, kena ingat balik, kita recap balik berdasarkan apa yang kita belajar. Jadi susunan bagi Kano Maps ni mestilah apa dia? Dia mestilah dimulakan dengan 00, 01, 11 dan 10. Sebab apa kita susun begini? Bermakna kalau ini adalah susunan pada baris, kalau pada lajur juga, benda yang sama juga kita boleh ulang. 01, 11 dan 10. Jadi yang ni disebabkan dia adalah SOP, sum of product, jadi kita boleh tulis dia dalam bentuk A bar B bar, A bar B, A B, dan yang terakhir sekali adalah A B bar. Okey? Ini adalah cara bagaimana kita nak memastikan perbezaan antara kotak bersebelahan itu adalah sebanyak satu pemboleh ubah. Okey? Jadi loop saya dah ajar ke? Loop saya dah ajar ke sebelum ni? Looping? Belum, sir. Belum Okey, kejap. Saya tunjuk.
Jadi loops ni awak buka bawah tajuk Boolean Expression and Truth Table. Kalau awak cari notes tu, awak cari notes Boolean Expression and Truth Table. Okey, untuk nak loopskan, okey, kalau ni kalau kita tengok untuk kita nak loopskan, jadi hari tu kita belajar macam mana daripada contohnya truth table dapat Boolean expression sebagai contoh yang ni. Daripada truth table, SOP truth table, sum of product, kita boleh dapatkan dia punya Boolean expression dan kita masukkan ke dalam kandungan. Ini yang kita dah belajar sebelum ni. Dan hari ini kita akan belajar bagaimana cara kita nak kita nak buat looping. Looping. Jadi looping ni dia ada berapa? Dia ada berapa jenis? Looping ada 3 jenis. Satu pair, quad dan juga apa dia? Octet. Kalau pair, cara kita nak buat pair untuk yang ni. Okey, salah satu caranya adalah kita buat macam mana? Jadi, okey, yang ini kalau yang melibatkan yang ini. Okey. Apa yang perlu kita lakukan adalah kita tengok mana yang sama. Mana yang sama A bar dengan A bar, yang berbeza adalah B dan juga B bar. Jadi apa perlu kita buat bila B dengan B bar ni? Okey, silap. Kena tengok. Okey. Maksudnya loop yang ni dengan loop yang ni bermakna B, kita tengok mana yang sama. B bar dengan B bar sama, tapi yang berbeza adalah A bar dengan A. Jadi A bar dan juga A ni dia akan terhapus. Faham? Kenapa terhapus? Sebab cuba tengok ni balik. Kalau kita factorize kan, dia akan jadi apa dia? Dia akan jadi B bar C bar A bar plus A. Jadi yang ini yang kita nak ni. Yang kita cancelkan ni. Okey, ini dia. A bar plus A. Okey. Jadi sebab tu kita tengok mana yang sama dulu, B bar dengan B bar. A bar dengan A, jadi ini yang kita boleh vanish. Jadi yang tinggal ni adalah apa dia? Jadi yang tinggal adalah, okey, bila ni kita tahu ini adalah B bar. Jadi yang tinggal adalah C bar. Okey, jadi loops ni menghasilkan B bar, C bar. Boleh faham tak? Boleh, sir. Sama juga yang ni. Kalau straightforward, kita tengok mana yang sama. Yang sama adalah B. Yang berbeza adalah A bar dan juga A. Cancel. Jadi B darabkan dengan C bar, dia akan jadi B C bar. Faham? Boleh. Kalau tak faham, tanya. Boleh berhentikan saya di sini. Faham? Okey. Kalau yang ini pula C dengan C bar. Jadi yang ini kita boleh cancel. Jadi yang tinggal adalah A bar B. Sebab tu last sekali the simplified Boolean expression is A bar B. Okey, cuba tengok yang ni pula. Yang ni maknanya kita tengok mana dia? Kita tengok mana yang berbeza. Jadi yang beza yang ini, jadi tinggal C. Sebab tu dia jadi A bar B bar C. Faham? Jadi yang ni pun sama juga. Kita tengok mana yang berbeza. Jadi yang berbeza tu adalah yang mana? Yang berbeza tu adalah C dan juga C bar. Okey? Jadi yang tinggal adalah D bar. Jadi A B bar darab dengan D bar, dia akan jadi A B bar D bar. Boleh faham? Boleh, sir. Okay, saya share dalam grup. Okay, benda yang sama juga. Okay, yang tadi pair looping. Yang ini adalah melibatkan quad looping. Quad maksudnya dia akan loopskan melibatkan 4 yang boleh ubah. So, quads means that we will loops about 4 different variables. Okay, 4 different variables. Okay, 4 different cell actually. 4 different cell. Okay, 4 different cell or 4 different variables. Okay, one is considered as a single variables.
Okey, kalau yang ini, cuba kita tengok. Apa maksud dia? Kenapa yang tinggal adalah C? Cuba awak tengok. Jadi saya akan ambil. Sekejap Okey. Saya akan ambil yang mana? Saya akan ambil mana yang berbeza dulu. Jadi yang ini bila saya cancel, yang ini dengan yang ini, yang tinggal adalah A bar. Okey. Yang berbeza adalah B bar dan juga B. Jadi yang tinggal adalah A. Jadi A bar dengan A pun adalah dua pembuluh bar yang berbeza. Jadi saya boleh cancel. Sebab tu akhir sekali ni semua ni akan hilang. Vanish. Yang tinggal adalah C. Sebab tu X adalah sama dengan C. Faham? Faham, sir. Faham Okey. Ni nombor 1, 2 dan yang ketiga. Kesimpulan dia. Okay, sama juga dengan yang ni. Bila kita tengok dia punya pembuluh ubah dia satu-satu berderet macam ni, kita dah faham dah berdasarkan gambar yang di sebelah tadi. Bermakna kita boleh cancel semuanya. Jadi yang tinggal adalah AB. Okey, faham? Boleh? Faham. Kalau yang ini, kita akan tengok pula. Kita cari mana yang berbeza. C bar dan juga C. Yang tinggal D. Yang ini yang mana yang berbeza. A bar dan juga A. Jadi D darab dengan D. Itu yang jadi BD. Sama juga yang ni, kita akan tengok. Yang berbeza adalah B dan juga B bar. Yang berbeza lagi adalah mana? C bar dan juga C. Jadi sebab tu dia A darabkan dengan D bar, dia akan jadi A D bar. Boleh? Boleh, sir. Okey, jadi yang terakhir ni kalau kita lihat, kita cari mana yang berbeza. Jadi C dan juga C bar dengan D, dan yang berbeza lagi adalah A dan juga A bar. Jadi tinggal apa dia? B bar darabkan dengan D bar. D bar, D bar. Boleh faham? Okey. Okay, kita tengok pula yang ni. Oktit lagi mudah. Kalau oktit, benda yang sama juga. Kita akan lihat. Okay. Jadi apa yang kita perlu lakukan adalah kita akan vanishkan, hilangkan yang ni. Okay. Yang berbeza adalah A bar dan juga A. Jadi yang tinggal adalah B. Yang ini. Jadi kita boleh cancel. Jadi yang berbeza adalah D bar dan juga D. Jadi dia akan jadi C bar. Jadi yang ini, mana dia? Yang ini dia akan kita vanish yang ni. Jadi yang berbeza tu adalah A dan juga A bar. Jadi yang tinggal adalah B bar. Jadi yang ini kita boleh vanishkan sampai ke bawah. Jadi yang berbeza adalah C bar dan juga C. Sebab tu dia jadi D bar. Boleh faham? Ya, insyaAllah. Okay. Sebab tu, bila dah faham ni, okay. Sekarang ni kita nak menggunakan Carnot Maps. Kenapa kita gunakan Carnot Maps? Kita nak gunakan Carnot Maps untuk nak simplify the relevant Boolean expression. Sebelum ni nak simplify Boolean expression, kita guna apa dia? Kita guna Boolean algebra. Sekarang ni kita guna kaedah Carnot Maps. Okey, Carnot Maps. Okey. Macam mana cara dia? Kaedah dia. Okey. Sebab tu bila ni itu yang ini cara dia. Pertama sekali, undang-undang dia adalah kita kena buat apa dia? Loops. Kena tambah S. Loop on one variables. Bermakna apabila awak loops, pastikan semua satu tu kena. Okey? Dan bila awak loops, gunakan loops yang paling minimum. Bermakna contohlah, kalau awak jumpa, awak diberi satu situasi, keadaan, yang mana awak boleh, ketiga-tiga loops awak boleh buat. Pair,
quad, octet. Jadi memadai awak ambil octet sahaja untuk nak loopskan kesemuanya. Jadi ini adalah kaedah bagaimana kita boleh menjadikan proses tu lebih efisien dan kita boleh mengurangkan variables yang ada kepada variables yang minimum. Okey, variables yang minimum. Okey. Jadi ingat loops mestilah mengikut keutamaan. Loops based on priority. Mulakan dulu dengan octet. Kalau tak ada octet, baru kita mula. Lepas tu baru kita pertimbangkan quad. Kalau quad tak ada, barulah kita pertimbangkan untuk buat pair looping. Okey. Dan kena ingat satu lagi, loops mungkin boleh lebih daripada satu. Loops boleh bertindih. Okey. Loops, sebab tu ayat dia adalah loops can be redundant, okay, and can be intercepted each other. Okay. So this is the characteristics. This is the terms, okay, when you do the Kanu maps. Boleh faham? Boleh faham? Okey, mari kita tengok. Kita buat satu contoh dulu. Contoh yang paling mudah. Contohlah, ni contoh dia. Okey. Okey. Contoh yang paling mudah. Contoh, saya ada Boolean expression A B bar C bar plus A B bar C plus A B C. Simplify the given Boolean expression. Jadi, ini adalah apa? 3 variables Carnot maps. Kalau 3 variables, jadi awak akan susun beginilah. A, B, C. Ini cara dia. Jadi, kita akan susun 00, 01, 11, 10. Dan yang satu lagi ni, okay, dia akan jadi 0, 0, 01. Jadi awak akan parking yang merah ni A, B bar, C bar ke dalam mana? A, B bar, C bar. Okay. A, B bar, C, A, B bar. Ya, sorry ya. A, B bar, C bar. Lepas tu A, sorry. Okay. A, B bar, C bar. Lepas tu A, B bar, C. Lepas tu A, B, C. Jadi faham macam mana saya parking masuk dalam Carnot maps? Boleh? Faham, sir. Okey. Jadi sekarang ni kita nak balik. Nak ikut terms yang ada. Terms yang ada, apa dia? Tadi, loops all one. Okay. Lepas tu dia kata use minimum loops. Loops can be apa dia? Maksudnya, loops based on priority. Loops can be redundant. Maknanya cuba tengok. Okay, sekarang ni yang saya rasa yang boleh kita nak loopskan adalah pair lah. Betul tak? Betul. Jadi sebab tu saya loopskan. Satu. Ni yang dikatakan loops. Lepas tu satu lagi. Ini dia. Jadi loops can be apa dia? Loops can be redundant. Maknanya pastikan sentuh semua. Okay. Jadi apa akan berlaku kat sini? Kalau kita tengok. Okay, cuba tengok ni ya. Kita selesaikan loops yang satu ni. Yang berbeza adalah B bar, B. Jadi yang tinggal adalah A. A akhir sekali darabkan dengan C akan jadi apa dia? AC. Yang ini C bar C hilang. Jadi yang tinggal adalah A B bar. Sebab tu jawapan akhir dia adalah A B bar plus AC. Boleh faham tak? Boleh, sir. Okay. Jadi kalau dah boleh faham, saya nak tunjuk satu contoh. Satu contoh. Okey. Contoh dia macam mana? Yang ni. Saya nak ambil yang ni.
Dia kata use Carnot maps to simplify. Okay, sekejap Okay, use Carnot maps to simplify. Y is equivalent to C bar ABD plus D plus AB bar C plus D bar. Okay. Macam mana kita nak buat? Okay, kena ingat. Carnot maps ni jenis Carnot maps apa? SOP. Apa maksud SOP? Sum Of product. Apa maksud SOP? Sum of product. Sum of product. Bermakna SOP ni akan jadi macam mana? Sepatutnya dia akan jadi macam ni. Y, ni contoh ABC plus ABD plus BD. Ni contoh. Ni contoh. Ini dipanggil sebagai sum of product. Jadi awak kena buat apa? Tukar yang ni jadi SOP terlebih dahulu. Macam mana nak tukar jadi SOP? Jadi dia akan jadi Y C bar, tulis balik, dia akan jadi apa dia? Guna Carnot guna apa ni? Kita panggil apa? De Morgan. De Morgan bermakna ABD bar ni dia akan jadi apa dia? Bar plus D bar. Betul? Okay. Jadi plus D plus AB bar C plus D bar. Dia akan jadi apa? Dia akan jadi C bar bracket A bar plus B bar plus D bar plus D. A plus AB bar C plus D bar. Jadi expand dia. Dia akan jadi A bar C bar plus B bar C bar plus apa dia? C bar D bar plus C bar D. Betul? Betul. Plus A B bar C plus D bar. Okey, saya nak tanya awak. Kalau awak tengok ada A, B, C, D, bermakna ini apa dia? Ini 4 variables ke two variables ke, 3 variables ke, ataupun 4 variable Carnot maps? 4. 4. Betul. Jadi ingat inilah yang dikatakan dalam bentuk apa dia? SOP. Okey, jadi sekarang ni bila kita kata ini adalah 4 variables, baru kita boleh buat. Kita buat. Okey, A, B, C, D. Susun dulu. 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0. Sorry. 1, 0. Ni 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Bermakna ni adalah C bar D bar, C bar D, C D. Apa ni? C D bar. Betul. Ni akan jadi apa? A bar B bar, A bar B, A B, A B bar. Okey, boleh Jadi sekarang ni saya nak bubuh apa dia? Saya nak parking. Okey, sekarang ni yang ini. A bar C bar.
kat mana saya nak parking agak-agak? Okey. Cari yang mana ada A bar dengan C bar. Yang mana ada? Sini ada tak? Ada. Ni ada tak ni? Ada juga. Ada tak ni? Ada. Ada tak? Ada lagi? Ada. Mana? Bar si bar kan? A bar dengan C bar je, ada tak lagi? Ada. Tak Yang ada. mana? Mana? Tak ada dah. Tak ada dah kan? A bar, C bar, A bar, C bar, A bar, C bar, A bar, C bar. Betul? Ada 4 je. 4. Okey, yang ni pula. B bar, C bar. Yang mana? Jadi B bar, C bar, yang ni lah. Betul? B bar, C bar yang mana? Sini. Lepas tu, B bar, C bar kat mana lagi? Sini. Sini. Kat mana lagi? Tadi. B bar, B bar, C bar. Ada lagi tak? Tak ada. Tak ada dah kan? Ni bawah ni bukan. Keempat tu Bawah tak satu lagi. pokok. Bawah ni. Bawah. Ha. Yang sebelah dia apa? Sebelah dia Tepi pun. dia. Okey, betul. Sungguh. Okey? Betul Betul. Jadi, saya padam ni. Tengok pula. C bar, D bar. Yang mana? Semua. C bar, D bar. Sederet ni. Betul? Sibas. Betul. Okey. Sibas. Apa lagi? C bar, D. C bar, D maknanya semualah. Kat sini. Betul? Betul. C bar, D. C bar, D. C bar, D. C bar, D. Betul? Betul. Okey, ada lagi. A, B bar, C. A, B bar, C. Betul? Betul. Betul. Okey. Cari pula yang mana? Yang ada D bar saja. D bar yang mana D bar? Hujung sekali. Oh. Lepas tu hujung ni. Semua. Betul? Betul. Oi, Betul. itu macam budak pergi 7-Eleven dia tu. Siapa pergi 7-Eleven tu? Apps. Baik nipu bulan puasa ni. Dosa. Okey. Betul, Sekarang ni sir. saya nak loopskan dia. Saya nak loopskan dia. Dia akan jadi macam mana? Okey. Ingat. Yang penting bila loops, semua satu mesti kena. Ingat lagi satu apa dia? Guna loops yang paling minimum. Loops sini pula, dia boleh apa dia? Loops mestilah ikut keutamaan. Octet, quad, pair. Yang lagi satu apa dia? Loops ni dia boleh bertindan. Dia boleh lebih daripada satu. Ikut keutamaan. Tapi ingat, nak bertindan ke apa, pastikan loops mesti minimum. Itu maksud dia. Jadi saya buat macam mana? Boleh tak octet? Hello? Boleh tak octet? Betul dah. Wih! Awak ni ada lagi tidak? Saya tak pasti. Octet maknanya saya nak loopskan ke 88. Boleh tak? Kenapa pula tak boleh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Boleh? Boleh. Boleh. Dan tak boleh. Lapar ke sebab tu kata tak boleh? Jadi betul tak? Betul. 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 Dan satu lagi kita boleh loopskan cara dia. Okey, ada orang kata, "Cik, boleh ni." Jadi boleh cik. Buat macam ni je. Ambil yang ni. Ambil yang ni.
Okey. Boleh tak? Agak-agak. Semua kena. Ada 3 loops. Betul? Betul tak? Betul. Okey. Tapi saya katakan ini kurang tepat. Sebab apa? Dia tak loops ikut keutamaan lagi. Kenapa? Mari tengok ni. Kita boleh loop sekali lagi oktav. Percaya tak? Boleh. Kanan kiri. Dia akan jadi macam mana? Bulatan tu jangan first. Kanan kiri. Okey. Dah ada berapa dah? Ada 2 loops kan? Betul tak? Betul. Lepas tu awak pun cakap, senang cerita tak payah pening-pening kepala. Ambil je lah yang tadi, pair. Ingat, tengok keutamaan. Kalau boleh oktav, oktav. Tak boleh oktav, quad. Tak boleh quad, baru pair. Pair tu last result. Maksudnya the last result. Jadi sekarang ni, yang kita boleh loop sekali lagi adalah yang mana? Yang ni kan? Chord. Betul? Betul tak? Betul. Jadi, bila yang ni, inilah akan jadi apa? Ini hilang. Ini akan jadi apa? A, B, bar. Betul? Yang merah akan jadi apa? Yang merah, yang ni hilang semua. Dia akan hilang semua. Jadi yang tinggal adalah apa dia? C bar dengan C kan? Jadi yang tinggal ni adalah D bar. Betul? Betul. Yang ni hilang semua. A bar, B bar, A bar, B ni semua hilang. Yang tinggal apa dia? Tinggal adalah C bar. Sebab tu jawapan dia akhir sekali adalah Y is equivalent to C bar plus D bar plus A B bar. Dia faham? Boleh. Okey. Ini cara dia. Boleh ya? Okey. Mari kita tengok pula lagi satu contoh. Yang ini. Contoh ni. Contoh ni okey. Contoh ni dia nak menda. Okey. Simplify the truth table by using Carnot maps. Okey, cuma bezanya adalah dia bagi apa je? Kalau yang ni dia tak ada Boolean expression. Jadi awak kena ambil dapatkan Boolean expression dia. Sebab ini adalah truth table, jadi awak kena buatlah. Apa dia? Yang ni. Jadi dia punya Boolean expression dia, jadi boleh tulis dulu kat sini. Sorry. Sekejap, Dia akan jadi macam mana? Ini akan jadi A. Ini akan jadi apa dia? Ambil nombor 1 ni. A bar, B bar, C bar, D bar. Yang ni apa benda? A, B, C, D. Yang ni apa pula? A bar, B, C bar, D bar. Yang ni? A bar, B, C, B, C, D bar. Di bawah.
Betul eh? Betul. Okey, tengok ni pula. Ni? A, B bar, C, D bar. Biba. Okey, Biba. Si bar, si di bar. Ni? Biba. A, B bar, C, D. A. Biba. B. A, B, C, D A, bar. B, C, Biba. A, B, C, D. A, B, C, D. ABCD ya. Jadi dia akan jadi macam mana? Dia akan jadi Y plus Shiba Diba plus Okey, faham tak? Faham. Faham. Okey, kita buat kandung match pula. Google Map. Okey. Kandung maps dia akan jadi 0 0 0 0 1 1 1 1 0. A bar B bar A bar B A B A B bar. CD pun sama. C bar D bar C bar D C D C D bar. Okey. Jadi tengok A B bar C bar D bar. Kat mana? A B bar C D bar. A bar B bar C D bar. Sini. Okey. A bar B C bar D bar. Betul tak sini kan? Jadi A bar B C D bar. C D bar. Betul tak? Betul. A bar B. A B bar C D bar. C, D. A B C D bar. A B C D bar. Hujung. sini kan? Betul. A B C D. Kat mana? A, Satu-satu belah kiri. Ada lagi tak yang saya tertinggal? Yang dekat situ A, B, Yang mana? C, D yang A B C. yang Oh, satu-satu. A B C D bar dah. Oh. Lepas tu A B C D. Kejap. Ni tak A, ada. B, C, D yang kiri sekali kan juga kan? Yang mana? ha? Ni baru 7 kan? Ada lagi satu kan? Mm. A Yang bar B dekat bar tu, kiri. kiri. Kat mana? Dekat row satu-satu yang kiri sekali. Kiri sekali sini. Yang A, B, C, D juga tu kan? Bukan atas yang A, B, Kat C, D sini? tu. Ha? Bukan. Dekat ni, dekat row satu-satu. Satu-satu. Kejap Tapi kita dia try dulu. dekat Kejap. Kita try dulu. A bar B bar C bar D bar. Dah. Dah. A bar B bar C D bar. A bar Ni. B bar C D bar. Yang ni kan? Lepas tu A bar B C bar D bar. A bar B C bar D bar. Dah. Lepas tu Oh. A bar B C D bar. Dia bawah. Ujung. Dah.
Betul. Lepas tu, mana lagi? Betul. A, B. A, B bar, C, D bar. A, B bar. A, B bar, Dah, C, D dekat bar. bawah. Dah, kat bawah kan? Lepas tu, A, B, C. Hmm. A, B. Oh, saya ada tak cukup lagi. D bar dah dekat atas. Ya, A, B, C, Oh, kenapa D bar. A, B bar, C, Kita D bar. betul biasa. Sekejap. Saya tak cukup kat ini. A bar, B, C bar, D bar. A bar, B, C, D bar. A, B bar, C, D bar. A, B, ni nampak ni. A, B bar kan patutnya kan. Ada satu lagi. Tak apa, saya tambah je lah kat sini Yang ni. A, B bar, C, D. Betul? Saya terlupa. Betul. Lepas tu A, B, C, D bar. A, B, C, D bar. Lepas tu A, B, C, D. Jadi bermakna A, B bar, C, D. A, B bar, C, D kat sini kan? Betul? Tapi saya nak tanya. Macam mana? Biasa. Memang ada dua ya, sir? CD. CD ada dua? CD. Yalah. Oh. Bukan Kat sini? kiranya Ha? bukan maksudnya CD yang dekat tepi AB, satu lagi CD yang dekat tepi CD bar. Yalah betul lah. Betul lah CD. Kesalahan saya. Okey. Yalah kan? Maksud Yang kiranya kalau ABCD tu walaupun dia dua tempat, tapi Tak, dia kita takkan ada tak. satu Ini je tak ada dua tempat. Ini exactly. Ni exactly. Contoh macam ni. Ni. Cuba tengok ni. Kosong. Okey. Bukan sebab saya keliru dekat bahagian ni. Ni tengok ni, tak payah keliru. Ni. Yang ni, Saya keliru. betul. Betul tak? Betul. Betul. Betul sir, saya faham yang tu. Jadi Yang saya keliru, ha. CD yang saya tulis ada dua tempat. CD, C bar D bar, C bar D, CD lagi. Tengok satu-satu. Tengok je. An- saya faham betul. Saya faham betul. Okey. Ada berapa? CD awal tu faham. Ada 1, 2, 3, Betul sir. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Betul. Faham? Faham. Jadi sekarang ni kita nak loopskan dia. Macam mana cara nak Nanti loop? dengan suara awak dengar. Maknanya semua guna quad, betul tak? betul. Betul. Jadi saya akan loopkan. Nampak? Satu. Belum. Saya boleh loopskan satu lagi. Tapi perlu tak saya nak loopskan ni? Dia boleh jadi macam ni. Tapi macam tak efisien. Daripada yang ni, lebih baik saya loopskan macam ni. Sekejap. Sekejap. Betul tak? Kan saya guna dua loops je. Betul? Betul. Jadi, yang ni akan jadi apa? Yang ni akan jadi tinggal A. Yang ini akan tinggal apa? C. Betul? Yang ini, Betul. dia akan tinggal apa ni? A bar A bar, dan juga D, C. Betul? O, C. Sebab Oh, D ni dengan betul. Silap. A bar tu kan sir. Saya salah tengok. Kejap. Yang ni bermakna A bar, D C bar. bar dengan C. D bar lah. Betul? Kat dalam Instagram. Tak tahu lah. Betul tak? Jadi, jawapan dia adalah Tengok kat Instagram tadi.
Okey. Faham? Faham, sir. Faham? Faham. Faham, faham. Jadi ini adalah salah satu cara kaedah bagaimana kita boleh simplify Boolean expression yang ada. Daripada panjang dia jadi pendek. Okey, sekarang ni nanti kan ada contoh-contoh yang sebelum ni kan yang kita dah pernah buat. Perasan tak yang exercise tu? Exercise 1, 2, 3 kan? Ingat tak? Okey, yang untuk Boolean algebra tu. Dan kita boleh gunakan Kardus Maps nak menyelesaikan, untuk nak meringkaskan yang, maksud saya yang menggunakan kaedah Boolean algebra sebelum. Kita boleh cuba. Dan masa tu kita boleh banding mana yang lebih mudah. Sama ada Boolean algebra atau Kardus Maps. Okay, tapi tak apa. Untuk hari ni cukup dulu sampai sini. Nanti kita sambung semula. Dan kita akan buat sedikit contoh. Dan maknanya kita akan boleh habis dah tajuk ni dalam minggu ni, insyaAllah. Ada apa-apa soalan? Siba diba. Sir, Siba di. kita ada test bila ya, sir? Test nanti saya bincang dengan resource person. Okey. Test biasanya tak silap saya lah, ada kemungkinan tak pasti sama ada sebelum ataupun selepas hari raya. Itu nak kena bincang juga nanti. Nanti apa-apa saya ni kembali balik semula pada awak. Okey, tak apa. Sebenarnya awak dah boleh buat assignment dah. Assignment 1. Kan ada kan senarai assignment yang saya bagi kan? Betul tak? Betul, sir. Boleh cuba buat. Tengok macam mana. Okey? InsyaAllah dalam minggu ni juga saya akan bagi link untuk membolehkan awak hantar lab report dan juga presentation video melibatkan eksperimen yang pertama. Okey? Ada apa-apa soalan? Sir, kalau link untuk hantar lab report dan presentation eksperimen kedua? Itu link, dia akan guna link yang sama juga. Dia akan guna link yang sama juga. Kiranya untuk minggu ni jadi test, sir? Macam mana? Eksperimen untuk lab report dan presentation eksperimen 2 hantar minggu yang sekarang ke minggu depan ke macam mana? Tak apa, bukan minggu yang ni. Minggu satu lagi. Yang kedua tu. Okey. Minggu yang lagi satu. Okey. Okey. Baik, sir. Ya. Okey, sama. Ada lagi? Ada lain? Tak ada dah. Soalan? Ada? Tak ada? Boleh belaka? Boleh, sir. Okey. Jadi saya rasa cukup untuk hari ni. Kita sambung semula nanti perbincangan kita pada perjumpaan yang seterusnya. Okey? Jadi kalau ada sebarang soalan tak apa, boleh tanya di grup ataupun awak boleh personally WhatsApp saya. Dan seelok-eloknya kalau boleh call saya. Lagi bagus. Senang cerita. Boleh ya? Okey? Okey, cukup untuk hari ni. Kita jumpa nanti. Bye. Thank you, sir. Terima kasih, sir. Okey. Terima kasih. Salam.